Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita silakan muka surat 54, 55 muka surat 54 tu tajuknya i'jaz bilangan. Bilangan belum meyakinkan. Ada orang mentafsirkan Al-Quran ini secara bilangan ayat. Ayat itu misalnya lah kita katanya bismi, ba berapa bilangan, sin berapa bilangan, mim berapa bilangan, kemudian mereka tafsirkan berasaskan kepada bilangan. Ini bilangan itu sebenarnya kaedah yang dipakai oleh Yahudi dan setengah ajaran yang sakti-bakti, ajaran yang meresap masuk dalam setengah masyarakat. Misalnya lah kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Kemudiannya ayat Al-Quran ni tak boleh ditulis merata-rata kerana dia kesuciannya tidak membenarkan kita letakkan pada tempat-tempat yang boleh dianggap bermacam-macam keadaan. Jadi ada setengah orang malah di masjid pun saya tak tahu di sini tak banyak, tapi kalau di kedai-kedai makan orang India ditulisnya 786. 786 ini angka. Jadi kalau kita katanya bukan maknanya 786, tidak. 786 ini ganti daripada Bismillah. Bismillah itu mempunyai nilainya 786. Jadi Bismillah itu bab tu berapa nilai itu berdasarkan kepada huruf abjad. Huruf abjadnya kita kena hafal perkataan itu. Perkataannya dia abjad. Jadi alif, ba, jim, dal. Alif 1, ba 2, jim 3, dal 4 sampai 10. Dia naik 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300, begitu huruf abjad dia. Jadi abjad ini abjad dia ada perkataan dia. Perkataan ini yang memberikannya angka. Abjad hawaz hatti kaliman sa'fas. Ada lagi lah, ingatlah sampai kepada ratus ribu. Jadi ratus ribu ini dibahagikan mengikut keadaan lah. Kalau ayat Quran itu Fatihahnya 7 dibagi kepada 7, berapa bakinya? Jadi ini khurafat lah kira-kiranya. Tafsiran ini tidak boleh diketengahkan. Tetapi ada setengah orang hari ini meramalkan kiamat berdasarkan kepada kiraan abjad ini. Mereka meramalkan ada tahun-tahun yang misalnya seorang daripada Palestin, nama dia Bassam Al-Jarrar. Jadi dia sangat terpengaruh sebenarnya dengan tafsiran ikut abjad, dan kiamat menurutnya akan berlaku pada tahun 1710 ini. Dah sekarang dah 1920, dah banyak dah yang ternyata bahawa ni tidak tepat. Dan mereka juga yakin bahawa tahun 2020 ataupun 2022
tahun 2020 ataupun tahun 2022 ni, sebabnya kiraan itu ada keraguan sikit padanya. Mereka berpendapat Yahudi Israel akan kalah pada tahun itu kerana mereka menghadapi ancaman yang sangat besar dari dunia Islam tahun 2020 ataupun antara tahun 2020 hingga 2022. Begitu juga kiraan mereka berasaskan satu ayat dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Zurriyat, tak ingat panjang sikit lah, dia ada satu perkataan, la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyari wa kana wa'dan maf'ula. Jadi ada perkataan-perkataan yang dipilih dalam tu, dan perkataan yang dipilih itu pun tidak diberikan sebab yang benar. Sebab yang benar dia seorang saja yang boleh, satu orang saja yang boleh meramalkan begitu. Jadi dia meramalkan berdasarkan kepada sebutan perkataan Yahudi, perkataan Israel. Bani wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Bani Israel di situnya dia ada mempunyai kaitan dengan bumi Quds. Dinyatakan Yahudi akan kalah pada tahun 2020, dan ramai banyak orang menulis artikel dalam beberapa akhbar Arab. Mereka sebahagian mereka meyakini bahawa Yahudi akan kalah pada tahun itu. Dan orang kita pun ada, saya dengar satu ceramah dia dalam TV, dia tidak sebut yang tulisan tu mempunyai angka-angka begini, dia tidak sebut, tapi dia katanya ramalan itu meyakinkannya. Jadi itu pun tidak meyakinkan kita bahawa tidak ada satu asas sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi, tak ada. Tapi Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam ini, orang Yahudi, mereka mengemukakan itu ajaran Bani Israel, ajaran Yahudi dalam kitab Taurat mereka. Ada satu kaedah, angka itu boleh dijadikan asas dalam pentafsiran mentafsirkan sesuatu isu, sama ada menang ataupun kalah. Jadi mereka bawa perkara itu dalam Quran ini. Serangan Rom, mereka boleh pahami daripada perkataan Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi, hingga mereka katakan Baitul Maqdis dibuka orang Islam pada tahun 583 Hijrah. Peristiwa itu tepat mengikut kiraan mereka. Saya rasa tak perlu baca lah, sesiapa dia boleh rajin baca, boleh baca tajuk di muka surat 53, I'jaz bilangan, I'jaz angka, belum meyakinkan. Siapa dia boleh baca, bacalah dulu. Kemudian kalau tak faham, saya boleh ulas. Tapi saya nak ulas sekarang ni banyak perkara yang mesti kena hafal dulu. Hafalnya angka tu, bilangan angka ni mesti hafal huruf, perkataan abjad, hawaz, hatti, kaliman, sa'fas. Ini setiap perkataan itu ada angkanya, ada harganya. Abjad ini 1, 2, 3 sampai 10 digunakan abjad hawaz. Itu pun dah jadi lagi dah. Saya tak berapa pandai sebenarnya, tak berapa cepat dengan kiraan angka ini. Jadi menurut angka mereka nya, alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, ta 6, kemudian campur semua sekali itu berapa.
Jadi boleh jadi sampai puluh-puluh ribu. Puluh-puluh ribu ini dia bahagi. Ini kaedah karut lah. Bahagi macam orang nak merasi nak cari jodoh. Orang nak cari jodoh pun sebenarnya dalam buku-buku, misalnya senjata Tok Haji Tok Lebay, dulu ada buku senjata Tok Haji dan Tok Lebay. Inilah asasnya. Demikian juga satu buku namanya buku Tajul Muluk. Tajul Muluk ini banyak digunakan oleh bomo-bomo untuk mengenal pasti pasangan-pasangan baru yang nak kahwin. Pergilah berjumpa dengan Tok Bomo. Tok Bomo akan buat kiraan, dan kiraan mereka begitulah asasnya. Asasnya angka itu dibahagikan kepada 7. Berapa bakinya? Yang baki itulah akan dibaca berdasarkan kaedah yang diberi dalam buku-buku ramalan ini. Buku ramalan ini tak lebih daripada nujum lah kira-kiranya. Jadi nujum itu sudah ditentukan, perkara itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau begitu pagi ni kita pergilah kepada muka surat 55. Muka surat 55, manusia terbahagi 3 kumpulan. Islam menolak pembahagian manusia berasaskan sempadan negeri, warna kulit, bahasa, keturunan dan etnik. Sebagaimana biasa diketahui apabila membahagikan manusia, bila manusia nak bahagikan manusia ni, dia bahagikannya berdasarkan negeri, berdasarkan warna kulit, berdasarkan kepada keturunan. Adilkah pembahagian yang seumpama ini? Islam menganggap ini zalim. Pembahagian sebenarnya perlu dirujuk kepada akidahnya terlebih dahulu. Akidahnya. Jadi akidah bila dibahagikan berdasarkan akidah, manusia ada 3 kumpulan. Orang beriman yang kita sebut orang Islam, tapi orang Islam ni belum tentu dia beriman, dia Islam saja. Islam ni ini amalan lahir. Kita tengok pada lahirnya dia ada gaya orang Islam. Dia pakai baju, dia pakai kepiah. Baju ni tak kira lagi Melayu, tapi kalau kira Melayu tu Islam, orang pakai baju Melayu Islam lah. Pakai baju Melayu, pakai samping. Yang ni pakaian Melayu. Melayu tak boleh kira lagi. Melayu tak boleh. Islam melihatnya akidah, tapi akidah ni tak nampak. Itulah dia rahmat. Itulah dia rahmatan lil alamin. Islam mengambil kira iman, sedangkan iman ini perkara tersembunyi. Perkara lahirnya adalah Islam. Kalau dia mengamalkan rukun-rukun Islam, menghayati syiar Islam, maka hukumlah dia sebagai seorang Islam. Akidah mereka lah yang menyebabkan satu kumpulan lahir, iaitulah dalam Islam lahirnya kumpulan munafik yang mereka sembunyikan akidah mereka, tapi mereka tunjuk sikap mereka sebagai seorang Muslim. Jadi oleh kerana pembahagian Islam ini, pembahagian manusia berdasarkan akidahnya, maka kata Said Qutb, jinsiyatul muslim aqidatuh. Apa maknanya? Maknanya warga negara Muslim itu ialah akidahnya. Bila seorang itu mempunyai akidah Islam, ini sistem khalifah lah dulu Islam, maka dia warga negara Islam. Warga negara Islam artinya mengeluarkan dia daripada kafir zimmi, daripada musyrikin. Sebab musyrikin ini dilihat kalau dia itu menentang Islam, maka dia bukan Islam lah, bukan Islam, sama ada dia musyrik ataupun dia itu munafik. Selain daripada itu semuanya Islam sama ada mereka ini mengamal amalan Islam dan iman, ataupun mereka mengamalkan Islam saja tapi mereka munafik juga dikira orang munafik ini orang Islam. Mereka berhak mendapat perlindungan daripada Islam. Darahnya, keturunannya ini wajib dipelihara. Kita nak tengok dulu katanya di sini perenggan yang kita baca tadi, sambungan. Al-Quran terlebih dahulu membahagikan manusia kepada mukmin, kafir dan munafik, supaya umat ini lebih mampu mengenal
diri mereka dalam kumpulan mana mereka berada, dan berusaha memperbaiki diri mereka mengikut bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itulah dia, siapa dia yang boleh diberi bimbingan dan kat mana, pada peringkat mana mereka ini berada, pada golongan mana. Warna kulit tidak ada nilai, negeri tidak ada nilai. Ini pembahagian yang dibuat oleh penjajah, pembahagian hasil daripada perundingan dan perjanjian damai. Maka lahirlah peta-peta yang tertentu. Ini negeri kamu, ini negeri namanya Syria, ini namanya Jordan, ini namanya Kuwait, ini namanya ini baru saja. Dahulu negeri Syam ini, negeri Arab ini terbahagi. Yaman ada, Yaman. Yang keduanya Syam. Yang ketiganya Ardul Muqaddasah, Israel. Inilah yang diusahakan oleh Nabi Musa AS untuk dibawa orang-orang ini ke Palestin. Palestin ini pun awal sebenarnya, tapi kelahiran itu pun hasil daripada politik pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini banyak yang menjadikan perbezaan kawasan, tempat, siapa yang memilikinya. Itu lahir selepas daripada Islam, pada ketika permulaan umat Islam ini menghadapi krisis politik. Tapi kita tidak nak bicarakan perkara itu secara lanjut. Kita nak pergi kepada 2.2, supaya pembaca kitab suci Al-Quran awal-awal lagi terdorong kepada sifat-sifat terpuji. Ayat-ayat pertama surah ini memperkenalkan siapakah peminat sebenar kitab suci ini dan sifat-sifat keistimewaan yang dimiliki oleh mereka. Kitab suci Al-Quran ini milik siapa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran tiada sebarang keraguan padanya, ia memberi hidayat kepada para muttaqin. Kita harus ingat bahawa orang yang bertakwa kepada Allah jua yang berhak, bukan yang berhak pengamal, yang kita boleh anggap mereka pengamal kitab suci Al-Quran kerana mereka bertakwa, kerana mereka bersemayang. Semayang itu pun bukan salat saja, tapi iqamatis salah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Mereka membetulkan amalan salat. Kalaulah salat saja akan disebutnya yusalluna, mereka bersemayang. Tapi semayang tidak mempunyai erti yang sebenar di dalam Islam ini, sehingga dia berhak mendapat faedah daripada salat. Tetapi iqamatis salah, iqamah maknanya membetulkan salat. Qamat itu, kita sebutnya qamat kita nak semayang ni, qamat. Dalam bahasa Arabnya tidak qamat, iqamah. Mari kita betulkan semayang. Mula-mula betulkan barisan dulu. Sebelum daripada nak betulkan amalan semayang, mari betulkan barisan. Masuk barisan dulu. Masuk barisan. Jadi kalau dia luar barisan, mana boleh nak betulkan semayang? Barisan dulu. Ya, barisan pun dia ada beberapa makna, ya, saya ingat betul. Ada makna beberapa barisan. Tak apa, masuk barisan semayang. Sebab itulah dia tidak kata betulkan barisan, betulkan saf. Masuk saf, betulkan saf. Itu dia. Tapi sesungguhnya dia tulis luruskan barisan. Orang fahamlah barisan tu barisan mana. Dia dalam bahasa Arab ni pun macam dalam bahasa Melayu juga, banyak makna dianya. Madu tu dia ada dua makna. Ada madu hak pahit, ada madu hak manis. Jadi orang tua berkenaan tu dia tahu dia nak beli madu mana tu. Dia susah-susah sangat tu. Ada madu hak kena bayar mahal sikit, ada murah. Okey. Al-Quran terlebih dahulu mengenalkan dirinya. Al-Quran satu. Al-Quran ialah Al-Quran terlebih dahulu memperkenalkan dirinya dengan 3 ciri utama. Satu, Al-Quran ialah kitab, bukan surat kiriman
yang ditujukan khas kepada orang tertentu, bukan. Tapi kitab itu, kitab maknanya Al-Quran. Bukannya tulisan yang berupa arahan yang terputus-putus, tidak, tetapi merupakan sebuah kitab suci yang lengkap daripada awal hingga akhirnya, dari pangkal sehingga ke hujungnya. Di dalamnya terkandung hukuman, pengajaran, kisah dan lain-lain yang tidak boleh dicabar kebenarannya. Itu dia maksud kitab Al-Quran. Tapi kalau surat ini dia boleh baca satu ayat saja, dia pergi hentam habis semua sekali dah. Seolah-olahnya Islam tu dalam poket dia 2-3 ayat. Ayat wa'tasimu satu, wa'tasimu bihablillah, ni ayat perpaduan satu. Hak yang keduanya pulanya ayat munafiqin. Ayat munafiqin ni bila bercakap bohong, bila beri amanah dia khianati amanah. Yang ketiga pulanya bila berjanji tak betul janji, ini munafik. Tenganga lah hak tak pernah, hak tidak buka ahli baca Quran ni, tenganga-nganga tak boleh nak jawab. Yalah, molek juga Tuhan macam tu pun boleh jadi tenganga. Sebenarnya itu bukan tanda munafik yang disebut dalam Quran ini. Munafik yang disebut dalam Quran ini orang yang mempunyai yang disebutnya, kerap kita sebutkan, talam dua muka. Islam dan kufur ada padanya, dan dia boleh tunjukkan dia muka mana dalam majlis ini. Dalam ini muka Islam ke muka bukan Islam. Satu. Adapun munafik yang disebutnya apabila dia bercakap dusta, bila diberi amanah dia khianati amanah, laginya apabila dia berjanji dia salah janji. Itu bukan munafik akidah, munafik perbuatan tu perbuatan munafik. Orang ini masih Islam, orang itu dia bercakap bohong, umpamanya masih Islam, tapi perangai munafik macam itulah. Bila dia bercakap bohong, bila diberi amanah dia tidak jujur dengan amanah ini. Jangan kita silap ini dia boleh menjadikan kita, bila tengok orang berdusta, tidak amanah, kita kata kafir munafik ni tak boleh terima. Tak ada, bukan ulasan begitu munafik dalam Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran tidak mengandungi sebarang keraguan kerana kebenarannya mutlak, dan tidak wujud sebarang pertentangan padanya, sama ada antara ayat dengan ayat, antara perintah Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah manusia, atau antara fitrah manusia dengan sunnah alam semesta. Tiada pertentangan. Jadi bila kita ulas lebih panjang tentang tiada pertentangan ini, seorang boleh lihat akibat daripada kita menyalahi aturan Al-Quranul Karim, maka kita tidak bahagia. Jangan kita hubungkan ketidakbahagiaan kita dalam sedangkan kita orang Islam, tapi mengapa kita tidak hidup bahagia? Islam yang kita amalkan itu barangkali ada di sana percanggahan, ada di sana yang tidak sempurna. Sempurnakanlah, kerana Al-Quran menjanjikan orang yang menghayati iman, menghayati Islam ini, dia akan hidup bahagia, akan hidup. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa beriman dan amal salih, kami akan hidupkannya dalam satu kehidupan yang baik, tenang. Mengapa hidup tak tenang, sentiasa berkelahi, bercanggah pendapat di sana sini? Ada sesuatu yang tak kena dalam penghayatan Islamnya itu. Yang ketiga dan yang keempat, Al-Quran menjadi pedoman para muttaqin. Pedoman Al-Quran hanya untuk mereka yang berusaha mencarinya, cinta akan bimbingannya. Adapun mereka yang tidak mencari atau tidak mendapatkan bimbingan Al-Quran, pastinya tidak memberi apa-apa faedah kepada mereka. Jadi di sini kita perlunya mencari jalan yang lurus bagaimana untuk mendapatkan bimbingan Al-Quranul Karim, sehingga kita boleh hidup seperti yang dijanjikan oleh Allah. Bukan semua orang membaca Quran, tapi orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu akan dihidupkan dalam suasana yang bahagia, hayatan tayyibah.
Jadi kalau begitunya kita boleh ukur diri kita di mana salahnya. Kita baca saja Al-Quran tetapi kita abaikan ajarannya. Maka di sini tanda kalau berlaku sesuatu pada kita, maka ada sesuatu yang tak kena sebenarnya. Jadi itulah yang kita fahami daripada tafsir yang sebenar, iaitu apabila Al-Quran itu dipahami bukan hanya beberapa ayat tapi keseluruhan Al-Quran yang merupakan sunnah alam ini dia tidak bercanggah dengan Quran. Kalau kita nak lihat alam besar, ada sunnah padanya, kita alam langit, alam bumi dan perisian langit, perisian bumi, itulah juga sunnah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Percanggahan sama sekali kita tidak boleh dapati, kita tak dapati padanya. Soalnya kita khilaf di dalam memahami Al-Quran. Ada orang katanya bumi ini bulat, ada orang yang katanya bumi ini bujur, ada bumi ini terhampar. Jadi mereka rojokkan, mereka hubungkan pendapat mereka dengan Al-Quran. Sebenarnya satu saja jawapannya, iaitulah perhatikan keseluruhan ayat Quran ini terlebih dahulu, maka dia akan boleh ditentukan bagaimana bentuk bumi, bagaimana bentuk langit dan sebagainya. Jadi itulah dia ayat secara ringkasnya bercakap pasal Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.